Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak murid yang saya kasihi sekalian. Apa khabar hari ini? Okay, saya harap kita akan dapat meneruskan sesi pembelajaran kita hari ini dengan lancar dan baik sekali lah. Okay, jadi hari ini kita akan sambung lah, masih lagi bab 6 iaitu asid, base dan garam. Okay, masih lagi subtopik yang pertama iaitu peranan air dalam menunjukkan keasidan dan kealkalian. Okay, saya percaya murid-murid semua masih lagi mengingati apakah yang dimaksudkan dengan asid, apakah yang dimaksudkan dengan alkali, kebiasaan asid dan juga kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan seharian. Okay, sebelum kita mulakan aktiviti ataupun pembelajaran kita dengan lebih lanjut, saya percaya kamu nampak di meja masing-masing tu terdapat satu bakul yang berisi dua bahan yang biasa kamu gunakan dalam kehidupan seharian kamu. Yang kamu makan, yang kamu guna. So saya nak awak bermain dulu dengan bahan-bahan tersebut sebelum kita teruskan dengan sesi pembelajaran yang seterusnya. Okey, boleh bangun, boleh buat uji kaji ringkas sedikit berdasarkan bahan-bahan yang telah disediakan pada kamu semua. Okey, dipersilakan. Okey, Umairah, apa yang awak nampak tu? Kertas litmus merah tidak memberi apa-apa kesan kepada limau ni kalau tidak dilarutkan dengan air. Jadi apa yang harus kamu buat tu? Mungkin boleh larutkan dalam air ataupun campurkan dengan air. Okey, teruskan ya. Okey, kumpulan ni ada nampak hasil apa-apa ke? Tak ada. Tiada apa-apa perubahan. Okey. So apa yang kamu nak guna dengan air ni? Air ni untuk apa sebenarnya? Untuk tunjuk sifat keasidan dengan kealkalian. So nak masukkan kat mana tu? Nak guna di mana? Dekat bahan ni. Okey, buat sekarang. Okey, dah siap? Okey, satu tadi kering tanpa air, betul? So nampak apa hasil dia? Tiada apa-apa perubahan pada kertas litmus. Okey, kemudian okey, dengan adanya air, so nampak merah bertukar kepada biru. Okey, macam mana pula dengan limau? Tambah air macam tu je? Okey, so nampak juga merah berubah biru kepada merah menunjukkan limau itu bersifat Asid. Okey, kumpulan ni sudah selesai? Tanpa air kita tidak melihat sebarang perubahan pada kertas litmus. Kalau misal, tapi bila kita perah sikit sekarang ni, kita cuba meletakkan kehadiran air kepada kertas litmus. Seperti yang anda lihat, kertas litmus biru berubah kepada merah yang menunjukkan limau ini bersifat asid. Okey, sekarang kita akan tambahkan air kepada sabun. Kacau sikit. Okey, so biru, Merah bertukar kepada biru, berubah kepada biru. menunjukkan sabun ni bersifat alkali. Terima kasih. Okey, murid-murid, apa yang kamu dapat daripada pemerhatian berdasarkan set induksi kali ni? Okey, bermaksud apa dia? Siapa boleh cakap? Siapa boleh bagi tahu? Apa dia? Siapa seorang wakil? Umairah. Kertas litmus biru bertukar menjadi warna merah apabila dites dengan menggunakan limau, kerana limau ni bersifat asid. Jadi kertas litmus merah bertukar menjadi biru apabila dicelupkan dalam larutan sabun. Jadi sabun tu bersifat alkali. Okey, terima kasih pelajar-pelajar. Boleh duduk. Kita akan teruskan dengan
Yang seterusnya, jadi kamu nampak peranan siapa di sini yang paling penting? Peranan air. So kalau tanpa air berlaku tak? Ada tak orang kata limau ni sejenis asid, tapi tanpa air adakah dia menukarkan kertas litmus tadi? Tiada apa-apa perubahan. Jadi nak tunjukkan sesuatu sifat asid ataupun alkali, mestilah adanya kehadiran air. Okey. Jadi untuk hari ini, maka saya akan tunjukkan objektif pembelajaran yang sepatutnya kamu capai hari ini dan juga kriteria kejayaan. Jadi kamu kena pegang yang ini. So yang pertama, objektif pembelajaran hari ini adalah supaya di akhir pembelajaran nanti kamu semua, murid-murid semua dapat menyatakan peranan air dalam menunjukkan sifat asid dan alkali berdasarkan data eksperimen dengan betul secara berkumpulan. So kamu akan buat dalam bentuk kumpulan dan kamu boleh nyatakan nanti berdasarkan data yang kamu dapat, berdasarkan result yang kamu perolehi. So, kemudian kriteria kejayaan KK yang sepatutnya kamu dapat ataupun dikatakan berjaya sekiranya murid-murid semua, kamu semua dapat menyatakan peranan air terhadap kehadiran ion hidrogen dan juga ion hidroksida dalam asid dan alkali terhadap sifat keasidan dan kealkalian. Maksudnya peranan air itu wujud dah ion hidrogen, wujud tak ion hidroksida. So bila wujudnya ion hidrogen dan ion hidroksida, bagaimana pula dengan sifat keasidan dan juga kealkaliannya. So saya harap kamu berjayalah untuk dapatkan yang ini. Okey, yang kedua, sekiranya kamu dapat mengeksperimen tentang peranan air terhadap sifat keasidan pepejal asid oksalik dan sifat kealkalian pepejal natrium hidroksida, maka pembelajaran kamu hari ini dianggap berjaya. Kamu dah berjaya. Okey, so saya harap yang ini akan dipancarkan setiap masa untuk kamu perhatikan, untuk kamu tengok balik adakah kamu dah capai atau belum OP dan juga KK. Okey, so untuk yang seterusnya, berada dalam kumpulan. Sudah berada dalam kumpulan. Ada 4 kumpulan yang sepatutnya kita akan buat hari ini. Jadi aktiviti yang kita akan jalankan seterusnya untuk subtopik kali ini adalah eksperimen 6.1 dan eksperimen 6.2. So eksperimen yang sangat ringkas dan sepatutnya akan dapat dilakukan dalam masa yang tepatlah yang sepatutnya. So bagi tugas dalam kumpulan, macam biasa ambil bahan dan juga radas ke tempat, dan saya juga yakin dan percaya kamu semua sudah pun memahami dan membaca segala prosedur yang yang ada dalam buku teks kamu. Betul tak? Dah baca ke belum? Dah. Okey. So tanpa membuang masa, dipersilakan ambil dan buat dalam masa sekaranglah. Okey, dapatkan keputusan yang tepat. Dan saya harap segalanya akan berjalan lancar. Okey. Okey, betul ke kaedah kamu terus masukkan air? Dah uji dah sebelum dah uji. Okey. Terus rekod ya, catat. Siapa yang sepatutnya catat di sini? Catat keputusan kamu dalam buku laporan amali ataupun pada selai kertas dulu, dan wakil kumpulan nanti akan tulis di papan kenyataan. Okey, untuk uji kaji ni, wakil setiap kumpulan akan tulis dapatan ataupun keputusan yang kamu perolehi di papan depan di whiteboard hadapan kelas. Okey, kumpulan Umairah and the gang, tulis pemerhatian untuk eksperimen 6.1. Okey, pepejal asid oksalik. Okey. Kumpulan yang kedua, kumpulan Hanim and the gang, okey, tulis keputusan yang kamu perolehi untuk eksperimen 6.1 juga, iaitu pepejal oksalik bila ditambahkan dengan air. Okey, so di depan lah. Untuk kumpulan yang ketiga, kumpulan Hakif and the gang, okey, tulis keputusan yang kamu perolehi untuk eksperimen 6.2. Okey, iaitu pepejal nauh sahaja. Okey, kemudian kumpulan yang keempat, okey, tulis keputusan yang kamu perolehi pada whiteboard di hadapan kelas, iaitu untuk eksperimen 6.2 juga apabila nauh ditambahkan dengan
air. Okey, boleh? Dah siap ke semua? So bila siap dah boleh wakil seorang keluar ke depan dan tulis dapatan yang kamu perolehi. Sila tengok depan. Okey, untuk eksperimen 6.1 pepejal asid oksalik. Okey, pemerhatian, kertas litmus biru tidak bertukar warna. Okey, semua dapat ke macam ni? Okey, so semua setuju. Yang kedua, pepejal asid oksalik apabila ditambah air. So kertas litmus biru bertukar kepada kertas litmus merah. Okey, yang ini saya nak betulkanlah ayat kertas litmus biru bertukar kepada warna merah. Tak payahlah kertas litmus biru bertukar kepada kertas litmus. Maksudnya ada kertas litmus lain pula. Asal kertas litmus biru jadi kertas litmus merah. Warna dia je yang berubah. So kertas litmus biru bertukar kepada merah ataupun bertukar kepada warna merah. So tak perlu adalah kertas litmus di antaranya tu. Boleh? So baiki. So saya rasa setiap kumpulan dapat keputusan yang sama. Betul tak? Okey. So untuk eksperimen yang kedua iaitu eksperimen mengkaji apa? Apa tajuk eksperimen 6.2? Mengkaji peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian. So kealkalian. Jadi bahan yang kita guna adalah pepejal natrium hidroksida NaO. So kalau pepejal NaO sahaja tanpa kehadiran air, maka result atau keputusan yang kamu peroleh adalah kertas litmus merah tiada perubahan warna. Okey, semua dapat macam ni kan? Okey. So yang seterusnya pepejal NaO apabila ditambah air, kertas litmus merah bertukar kepada biru. Okey, bertukar kepada biru. So saya rasa setiap kumpulan, 4 kumpulan ini mendapat keputusan yang sama. Okey. Jadi saya nak soal lah. So contohnya dalam asid tadi. Dia dah menunjukkan sifatnya. Kerana ada apa? Kerana adanya apa? Adanya kehadiran air. Okey, kehadiran air boleh mengakibatkan sesuatu asid, contohnya asid oksalik tadi. Jadi macam mana? Siapa boleh cakap? Dia menunjukkan sifat asid ni sebab adanya air. Tapi bila adanya air boleh buat macam mana? Boleh menjadikan asid tu macam mana? Siapa boleh cakap? Siapa boleh? Okey. So boleh ingat balik maksud asid dan juga alkali. Apa maksud asid? Bahan kimia. Okey, siapa? Siapa seorang? Dini. Apa maksud asid? Bahan kimia yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidrogen. Okey, betul. Awak ingat maksudnya, tapi boleh tak awak kaitkan apabila adanya air tadi, contohnya asid oksalik, apabila adanya air tadi, asid oksalik akan macam mana? Akan apa? Akan mengion atau akan bercerai, menghasilkan ion apa? Ion hidrogen. So pentingnya di sini bila adanya ion hidrogen, barulah ion hidrogen tu boleh mengakibatkan asid itu menunjukkan sifat keasidannya. Betul. So kalau lah misalnya satu bahan itu awak letak air, tapi ion hidrogen tak ada, dia tak bercerai menghasilkan ion hidrogen, adakah sifat keasidannya ditunjukkan? Dapat ditunjukkan? Tidak. Sifat keasidan ditunjukkan bila adanya ion hidrogen. Dan ion hidrogen wujud sekiranya ada apa? Ada apa yang ditambah? Ada air yang ditambah. Boleh? Okey, seorang kumpulan ni saya rasa Reza. Boleh Reza? Tadi saya terangkan pasal asid. Okey, cuba awak cerita pasal alkali pula. Macam mana dia boleh menunjukkan sifat kealkalian dia? Bila kita letak air tu, awak nampak perubahan warna dia, kertas litmus. Bahan alkali merupakan bahan yang mengion di dalam air untuk menghasilkan ion hidroksida OH-1. Dengan kehadiran air natrium hidroksida akan menunjukkan sifat kealkaliannya. Apabila kehadiran air, hidroksida itu akan mengion untuk membentuk ion hidroksida. Dengan ini terbuktilah
peranan air dalam menunjukkan sifat kealkalian sesuatu bahan alkali itu. Terima kasih. Okey Amri. So natrium hidroksida boleh? Mengayon dalam air. Okey, boleh mengayon. Perkataan mengayon tu kena ada dah. Natrium hidroksida ataupun asid oksalik boleh mengayon dalam air. Okey, menghasilkan ion hidrogen untuk asid dan menghasilkan ion hidroksida untuk alkali dan bolehlah menunjukkan sifat keasidan dan kealkaliannya. Betul tak? Okey. So jadi murid-murid sekalian, saya rasa kamu dah siap buat eksperimen tadi. Jadi sebelum saya buat rumusan, saya hendak kamu sendiri buat dulu kesimpulan tentang apa yang kamu dah buat lah pada eksperimen tadi. Jadi setiap wakil kumpulan, mungkin ahli yang berbeza daripada yang tadi, keluar buat satu kesimpulan berdasarkan kamu boleh persembahkan melalui peta Eyting, iaitu peta titi. Okey. Masih ingat peta titi? Macam mana peta titi? Okey, peta titi. Jadi kamu boleh bincang dulu dengan rakan-rakan untuk dapatkan kesimpulan macam mana. Setelah itu sila ke hadapan dan tulis dan lukiskan peta titi yang kamu perolehi. Okey. Okey, sebelum tu ada soalan nak tanya? Ada soalan yang kamu belum faham? Adakah kamu rasa kamu berjaya mencapai kriteria kejayaan ini? Okey, menyatakan peranan air terhadap kehadiran ion hidrogen dan ion hidroksida. So tadi Umar Adini dan juga Reza dah nyatakan bahawa apabila air ditambah, maka asid atau alkali akan menghasilkan ion hidrogen dan juga ion hidroksida, dan kehadiran ion hidrogen dan juga ion hidroksida boleh menunjukkan sifat keasidan dan juga kealkalian. Jadi semua dapat ni kan? Semua dapat yang ni? Okey, so dapat. Kemudian yang kedua, mengeksperimen tentang peranan air. So semua tadi kita dapati kamu dah buat eksperimen dengan betul, dengan baik dan mendapatkan keputusan yang tepat, yang sepatutnya. So tahniah untuk semua. Jadi sebagai rumusan kepada pembelajaran kita hari ini ialah, okey, so boleh tengok di sini, asid dan alkali hanya dapat menunjukkan sifat keasidan dan kealkaliannya dengan kehadiran air. So maksudnya kalau kering tanpa air, so sifat asid dan sifat alkali tak dapat ditunjukkan. Ataupun kalau kita tambah pelarut lain, alkohol dan sebagainya, maka sifat tu juga tidak dapat ditunjukkan. Mesti menggunakan air. Okey. So yang seterusnya, kehadiran air menyebabkan asid oksalik mengayon ataupun boleh digantikan dengan perkataan bercerai, menghasilkan ion hidrogen. So dengan kehadiran ion hidrogen, dengan kewujudan ion hidrogen, so asid dapat menunjukkan sifat keasidannya. Okey, yang ni sebaliknya. So kena tahu, air dengan adanya air, tanpa adanya air. So tanpa kehadiran air, asid oksalik tidak mengayon. Okey, untuk menghasilkan ion hidrogen. Maksudnya ada tak ion hidrogen dalam tu? Kalau tak ada air. Tak ada sebab dia tak mengayon kan? Sepatutnya ion hidrogen ada, tapi tanpa air dia tak mengayon untuk hasilkan ion hidrogen. Jadi asid oksalik akan kekal wujud dalam bentuk molekul. Jadi bila tiadanya ion hidrogen, maka tidak adalah sifat keasidannya. Jelas? Boleh faham? Okey, seterusnya, begitu juga dengan alkali. Dengan kehadiran air menyebabkan natrium hidroksida mengayon. Okey, ingat perkataan mengayon, menghasilkan ion hidroksida. Okey, dengan kehadiran ion hidroksida, okey, dapat menunjukkan sifat kealkaliannya. Begitu juga tanpa kehadiran air, NaOH tadi tidak mengayon. Maka NaOH kekal wujud dalam bentuk molekul. Jadi bila dalam bentuk molekul, ada tak ion hidrogen? Ada tak ion hidroksida? Tak ada. So bila tak ada ion hidroksida, maka ada tak sifat kealkaliannya? So sifat kealkaliannya tidak dapat ditunjukkan. Jelas? Dapat tak faham?
Okey. So, sebagai saya rasa semua sekali pelajar-pelajar saya, murid-murid saya ni telah mencapai objektif pembelajaran hari ini. Dan sebagai latihan pengukuhan dan juga pengayaan, okey, saya nak kamu semua siapkan laporan amali yang lengkap. Okey, yang lengkap ni maksudnya prosedur dalam bentuk ayat pasif. Mesti ada susunan gambar rajah, susunan alat radas, keputusan yang tepat dan juga perbincangan serta kesimpulan. Boleh? Dan buat uji kendiri 6.1 buku teks awak muka surat surat berapa? Muka surat okey 142. So saya rasa itu saja untuk hari ini. Selamatlah membuat segala tugasan yang diberikan dengan baik. Sekiranya ada masalah, tidak faham dan sebagainya, boleh berhubunglah dengan saya, bertanya. Jangan biarkan segala yang awak tak faham tu terkumpul di benak fikirannya. Okey? So, itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih atas kerjasama. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.